silat dan bantuan-bantuan yang datang. Saya dah jelaskan pada yang lepas, yang mana bantuan itu datang daripada dua sumber, bantuan daripada Allah dan bantuan daripada makhluk. Kadang-kadang lebih muskil, lebih membimbangkan, lebih mengelirukan bila orang itu kata yang ini tidak terlibat dengan jin, yang ini adalah nusrah Allah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun kena faham dalam konteks disiplin ilmu. Kadang-kadang kita tidak faham dalam konteks disiplin ilmu menyebabkan kita sebenarnya juga tertipu, bukan datang ataupun dapat pertolongan daripada Allah, tetapi sebaliknya. Jadi dalam hal begini, saya nak jelaskan bahawa bila kita berlatih ilmu pertahanan diri ataupun ilmu bela diri ataupun ilmu silat itu sendiri, fokus kepada ilmu silat, tetapi yang terkait dengan apa yang membentuk permainan ataupun membentuk hal-hal berkaitan dengan rohani, tentang penyerapan jiwa kita, mentauhidkan Allah yang Esa, membuang sifat jahat dalam hati, memasukkan sifat baik dalam hati sehingga kita sampai kepada maqamat ataupun makam yang Allah pelihara kerana ketakwaan kita. Maka kita perlu ada guru yang membimbing kita. Guru yang membimbing itu mestilah guru yang ada keilmuannya. Kalau terkait dengan ilmu keislaman, mestilah ada disiplin ilmunya. Mana mungkin seorang guru yang membuat perkara-perkara yang Allah tidak redha, Allah tidak suka. Dan ini yang saya nak jelaskan untuk semua masyarakat jelas benda ni, faham benda ni. Kerana ilmu persilatan terkait dengan agama, terkait dengan Islam, seharusnya guru yang mengajar silat ni guru yang ada asas tentang agama dan dia membaiki dirinya mengikut dasar-dasar agama. Barulah bantuan Allah itu akan datang kepada mereka, kepada murid-muridnya. Adakala menjadi masalah kita adalah bila dia kata, baik, bila kamu sampai ke peringkat sekian, maka kamu kena pergi asingkan diri, duduk di sekian-sekian gunung, di sekian-sekian tempat, di sekian bukit, di sekian ceruk, dan mengamalkan amalan ini beribu-ribu kali dan sebagainya. Kerana dengan mengamalkan amalan tersebut, ini daripada ayat Quran, amal ayat ini sehingga kamu mencecah sekian-sekian bilangan, nanti kamu akan dapat ini dan itu dan ini dan itu. Dan kita pun kesana ke sini, kesana ke sini, kesana ke sini untuk nak dapat apa yang dijanjikan oleh guru tersebut, dan beramallah kita dengan amalan tersebut. Apabila kita beramal untuk sesuatu itu atas dasar bukan ibadah mencari redha Allah, tapi mencari fadilat, kata ulama, orang ini adalah orang yang gurur, iaitu tertipu dalam amalannya kerana dia nakkan ibadah ataupun nak fadilat tersebut, kelebihan tersebut. Dan seandainya kelebihan itu tidak dapat, dia pula menjadi pengamal yang derhaka di dalam taat. Dia membuat ketaatan, hakikatnya dia derhaka kepada Tuhan. Dia buat taat bukan kerana Allah, dia buat taat kerana nakkan fadilat kepada perkara tersebut. Ada kala dia buat, dia dapat. Dia pun bacalah ayat 9 kan, ayat di dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura, hingga akhir ayat. Dia baca, dia amal supaya dia dapat ilmu gaib dia, atau dia dapat ilmu halimunan, orang tak nampak dia, kan. Sesungguhnya itu bukan ilmu kebatinan. Yang dia buat adalah menuntut ilmu kesaktian. Ada kala Allah izinkan, itu yang dipanggil sebagai istidraj, ya, pemberian Allah secara murka. Sebab itu memang mohon pada Allah, tetapi jangan letak Allah sama dengan mamak dekat kedai mamak, ya. Jangan samakan, minta teh tarik dapat teh tarik, minta kopi O dapat kopi O. Allah bukan mamak kamu boleh buat begitu, Allah tidak. Kita mohon dengan ikhlas hati, terpulang kepada Allah. Allah akan beri atau tidak, itu bukan hak kita. Kita sebagai seorang hamba, beribadahlah untuk terbit rasa kehambaan dalam diri dan keluar dalam diri kita sifat-sifat seorang hamba, kerana Allah redha kepada kita. Salam silat.